Izinkan saya, Tuan Speaker. Saya dengar perbahasan daripada Yang Berhormat berkaitan dengan perlu untuk kita mengukuhkan keyakinan di dalam Suruhanjaya Hak Asasi Manusia Malaysia melalui pindaan yang dicadangkan ini. Saya hendak membawa satu perkara ke perhatian Menteri. Tuan Speaker, kalau kita lihat kepada seksyen baru di bawah 10A dan 10B, disebut di situ kuasa diberikan kepada menteri untuk mewujudkan apa yang disebut sebagai tata laku ataupun apa yang disebut sebagai satu tata laku yang hendak dipatuhi oleh anggota Suruhanjaya, yang tata laku yang mana perlu disiarkan dalam warta. So there is a code of conduct dengan izin yang akan diwujudkan oleh menteri. Yang pentingnya kemudian kita ada tribunal penyiasatan 10B. Dan di sini cukup jelas bahawa sekiranya satu tribunal penyiasatan diwujudkan, dan 5 menyatakan sebegini, jika satu penyiasatan dimulakan berkenaan dengan pelanggaran tata laku yang dikatakan telah dilakukan oleh seorang anggota, atas syur Perdana Menteri boleh mengantung anggota Suruhanjaya itu daripada menjalankan fungsinya sehingga tribunal siasatan membuat dapatannya. So ada kuasa di sini untuk menggantung beliau. Tapi apa yang penting adalah peruntukan 8. Apabila selesai penyiasatan, jika penyiasatan mendapati terdapat satu pelanggaran, di situ disebut tribunal hendaklah mengusulkan kepada Perdana Menteri supaya anggota Suruhanjaya itu dipecat daripada menjadi anggota Suruhanjaya, atau jika tribunal mendapati tiada pelanggaran, maka penyiasatan hendak menggugurkan perkara itu. Jadi di sini pertama kita belum ada code of conduct tersebut. Tata laku itu masih belum diwujudkan. Dan dalam keadaan sekiranya ianya diwujudkan, nampaknya hanya satu hukuman tindakan yang boleh dibawa. Sekiranya ada pelanggaran, walaupun pelanggaran itu berkaitan dengan perkara-perkara yang formal ataupun perkara-perkara yang boleh disebut sebagai tidak begitu serius, tapi hanya satu hukuman yang dibenarkan, iaitu seseorang Pesuruhjaya itu perlu dipecat daripada menjadi anggota Suruhanjaya yang disebutkan itu. Jadi saya nak tanya pandangan Yang Berhormat sahabat saya, adakah ini satu perkara yang harus dihalusi oleh timbalan menteri yang yang hadir, dan adakah perkara ini dapat kita melihat kembali supaya kita ada ruang untuk membuat keputusan memandangkan apa yang dikatakan sebagai breach yang telah pun berlaku. Terima kasih. Baik, terima kasih Daman Sarah. Saya sebenarnya memang dalam noktah saya untuk menyinggung perkara itu, tapi telah secara lebih baik dibentangkan oleh Daman Sarah dan saya mahu menteri menjawab. Mungkin noktah terakhir saya, kerana saya sudah kehabisan waktu, adalah menyinggung persoalan pelantikan seorang ketua Pesuruhjaya kanak-kanak dan 2 orang Pesuruhjaya kanak-kanak yang sebagai pindaan itu. Saya kira mungkin menteri boleh menerangkan bahawa sebenarnya di bawah akta kanak-kanak kita punya Suruhanjaya sudah. We already have a commission for them, particularly dedicated. Jadi saya tidak nampak besar perkara ini. Walaupun mereka mungkin boleh menjadi salah seorang daripada 7 anggota yang saya cadangkan itu penuh masa, tapi kita punya akta kanak-kanak yang sudah pun tidak silap saya, satu Suruhanjaya sedang dalam bikinan, dalam penggubalan, dalam pembinaan, maka tidaklah sebegitu mustahak untuk mereka menjadi salah seorang daripada Pesuruhjaya itu. Tambahan kalau kita meletakkan peranan Pesuruhjaya itu kita perkasakan, dan tidaklah seramai 20 orang macam mana saya sebutkan sebentar tadi. Terima kasih Yang di-Pertua atas peluang ini. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Kuala Selangor. Saya jemput